Assalamualaikum semua. Okey, berjumpa lagi kita pada sesi pembelajaran PDPR. Kali ini Ustazah nak ajar di bawah tajuk Sesuci Hati Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahagian sirah. Baik, kalau kamu lihat di sini adalah gambar X-ray. Dalam bahagian ni ada organ-organ dalaman, ada paru-paru, ada jantung, ada hati, limpa. Itu adalah organ-organ. Kenapa ada gambar organ-organ ni dan ada gambar doktor di sini? Okey, jadi apa kaitannya dengan tajuk hari ni? Okay. Jadi mari kita baca dulu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila hati baik, seluruh anggota turut menjadi baik. Apabila hati baik, seluruh anggota turut menjadi baik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Semua manusia yang hidup ada hati. Kat mana letaknya hati? Cuba kamu tengok. Pegang dada kamu, kat mana letaknya hati? Orang selalu buat bentuk love hati. Kenapa bentuk love tu? Sebab kalau kita tengok hati kita tu, kita letakkan dia memang seakan-akan bentuk hati. Kalau nak mudah, jangan keluarkan hati kita. Tengok dekat hati ayam. Kalau mak kamu beli ayam segar tu, letak elok-elok hati tu. Dia ada berbentuk love, berbentuk hati. Jadi sekarang kita tengok kenapa kita nak belajar ni pada muka surat kedua. Baik, kita nak belajar tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya dengan hati tadi? Mari kita baca dulu kisah ni ya. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabian. Semasa baginda masih kanak-kanak, dadanya dibedah oleh malaikat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Syam, seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang jelas kelihatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda-tanda lain, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda ini membuktikan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah ada bacakan tadi dan sebutkan tanda-tanda kenabian. Apakah tanda-tanda yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah semasa baginda masih kanak-kanak. Kanak-kanak macam kamulah, kanak-kanak 8 tahun kanak-kanak. Dari umur 5 hingga ke 12 tahun tu masih disebut kanak-kanak. Dadanya dibedah oleh malaikat. Hanya Nabi saja yang dadanya dibedah oleh malaikat. Manusia biasa tak ada. Kamu pun tak, saya pun tak. Ketika Nabi Muhammad, kemudian ini yang pertama ya, tanda kenabian yang pertama iaitu dadanya dibedah oleh malaikat. Yang kedua
seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Pendeta ni maksudnya apa? Pendeta ni maksudnya orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim tentang agama. Kalau orang Islam kita sebut ustaz kan, ulama. Tapi kalau bangsa Yahudi, agama Yahudi ni kita sebut sebagai pendeta, orang yang alim dalam agama Yahudi ni. Okay. Mereka ni tidak beragama Islam, tetapi mereka tahu bahawa Nabi Muhammad ialah Nabi akhir zaman, sebab ada dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu mengatakan Nabi Muhammad ialah Nabi akhir zaman. Okay. Kemudian yang ini adalah berkaitan dengan awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad berjalan di padang pasir, Nabi Muhammad tak kena panas. Nabi Muhammad dipelihara sebab awan ikut je. Bila ada awan, kalau kamu perasan, kalau ada awan, cuaca tu akan redup je. Kalau langit tu tak ada awan, akan panas terik. Jadi itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat ialah terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat belakang badan Nabi Muhammad ada tanda kenabian. Jangan tanya saya, Ustazah, tanda tu macam mana? Saya pun tak tahu tanda tu macam mana. Dalam ni dia tulis ada tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksudnya ada 4 tanda kenabian. Ya, yang saya ulang lagi sekali. Yang pertama, dadanya dibedah oleh malaikat semasa kanak-kanak. Yang kedua, pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Ketiga, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad. Dan yang keempat, terdapat tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ingat? Nanti kalau nak jawab dalam buku tulis, buku aktiviti, kamu kena ingat ada 4 tanda kenabian. Sekarang kita tengok cerita pula, baca pula cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat. Okay. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disucikan. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Semasa kecil, baginda disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika berumur 4 tahun, semasa baginda bermain bersama-sama dengan kanak-kanak yang lain, 2 malaikat datang membawa baginda ke suatu tempat. Malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengeluarkan segumpal darah serta berkata, "Inilah sasaran syaitan daripada kamu." Segumpal darah tu maksudnya hati. Organ hati. Inilah sasaran syaitan daripada kamu. Jibril alaihissalam mencucikannya dengan air Zam-Zam dan kemudian memasukkannya semula ke dalam tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kanak-kanak yang melihat peristiwa tersebut menceritakan perkara yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian mereka segera pergi
mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ialah pada satu hari semasa umur baginda 4 tahun, waktu itu baginda masih kecil dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, kerana ibu Nabi telah meninggal dunia. Siti Aminah dah meninggal dunia. Jadi waktu dia baginda bermain-main dengan kawan, datang 2 malaikat. Salah seorangnya ialah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membawa Nabi ke satu tempat dan membelah dada Nabi. Jangan ingat membelah dada Nabi itu macam dekat hospital ya. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu tak boleh bayangkan, macam kat hospital tu Ustazah, ada dewan bedah ke? Bukan. Jadi hati Nabi tu telah dicuci menggunakan air Zam-Zam dan dimasukkan balik. Okey. Itulah peristiwa hati Nabi Muhammad disucikan. Okey, sekarang kita sambung. Jadi sekarang kita tengok apakah kepentingan dan iktibar peristiwa pembedahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hati Nabi Muhammad disucikan? Ini ada nasyid. Kita tak baca macam pantun, okey? Nabi diasuh di perkampungan, Halimatus Sa'diyah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibedah, hati dibersihkan. Nak dibersihkan hati. Kemudian dibedah dada, isyarat kerasulan. Terpelihara dosa, kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan, hiasi diri dengan kebaikan. Jadi kepentingan dada Nabi dibedah itu adalah untuk sebagai isyarat bahawa Nabi akan menjadi seorang Rasul dan dia akan terpelihara daripada melakukan dosa dan kesilapan. Jadi bila tak ada dosa dan kesilapan, orang tu akan jadi orang yang paling baik. Kita manusia masih akan melakukan kesilapan, tapi Nabi Muhammad ni maksum terpelihara daripada dosa. Baik, seterusnya, sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari, nescaya kita dihormati. Okey, seterusnya, Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi, godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Jadi kita semua manusia ni adalah tidak terlepas dari godaan syaitan. Jadi bagaimana kita nak elak godaan syaitan? Nabi Muhammad dah disucikan hatinya, jadi dia pelihara daripada dosa. Tapi kita masih, hati kita masih belum suci. Jadi apa yang perlu kita buat untuk melindungi diri kita daripada godaan syaitan ialah sentiasa berdoa. Baca apa paling senang? Baca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan surah An-Nas untuk mengelakkan dari gangguan dan godaan syaitan. Baik, jadi rumusannya ialah kita perlu sentiasa melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan agar hati sentiasa suci. Okey, kamu nampak tak QR code di sini? Kalau nampak QR code ni dalam buku kamu sebenarnya boleh gunakan telefon kamu sendiri ataupun mak ayah kamu untuk scan QR code ni. Kalau kamu buka ni, akan adalah nasyid berkaitan dengan menggunakan lirik yang dalam buku teks ni. Nanti cuba scan QR code, akan keluar nasyid berkaitan dengan kepentingan dan iktibar peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja untuk kisah sesuci hati kekasih Allah Nabi Muhammad. Kita akan jumpa lagi di lain tajuk pada hari dan waktu yang berbeza nanti. Okey, Assalamualaikum.